Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Hai murid-murid, apa khabar? Bertemu kita sekali lagi. Selamat datang ke channel Cikgu Epon. Hari ini cikgu nak ajar satu topik yang menarik. Murid berminat? Mari kita lihat. Topik yang cikgu nak ajar hari ini ialah murid-murid jenis-jenis ayat. Jenis ayat yang pertama ialah ayat penyata. Ayat yang kedua ayat seruan. Ayat yang ketiga ayat tanya. Dan ayat yang keempat ayat perintah. Murid-murid ingat semua ayat-ayat ini? Ya. Semua ayat-ayat ini murid biasa guna dalam pembelajaran seharian di sekolah. Baik. Cikgu akan menerangkan fungsi setiap jenis-jenis ayat ini. Untuk yang pertama, ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat untuk menyatakan maksud atau menerangkan sesuatu. Itulah dia fungsi ayat penyata. Yang kedua pula murid-murid, ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang menunjukkan perasaan seperti marah, sedih, gembira, sakit dan kagum. Ayat yang ketiga pula murid-murid ialah ayat tanya. Ayat tanya murid-murid ialah ayat yang digunakan untuk bertanya sesuatu. Okey, untuk makluman murid-murid, ayat tanya ini ada dua jenis ya. Ada ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Ya. Kalau ayat tanya dengan kata tanya, dalam ayat tanya itu ada semua kata tanya seperti siapa, adakah, mengapakah, bagaimanakah dan seterusnya. Tetapi dalam ayat tanya tanpa kata tanya, tiada digunakan kata tanya. Walau bagaimanapun, di akhir ayat masih ada tanda soal. Jadi itulah dia ayat tanya tanpa kata tanya. Yang keempat murid-murid ialah ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk mewujudkan sesuatu tindakan. Seperti dalam video cikgu sebelum ini, cikgu dah terangkan apa itu ayat perintah. Ya murid-murid, ayat perintah ada 4 pecahan. Larangan, silaan, apa lagi ya? Larangan, silaan. Lagi 2 murid boleh rujuk pada video cikgu. Baik, contoh ayat. Untuk memahamkan lagi, di sini cikgu beri contoh ayat. Yang pertama ialah ayat penyata. Kita lihat ayat contoh. Ayat yang pertama murid ya. Ali tidak pergi ke sekolah pada hari ini. Seperti yang cikgu terangkan tadi, ayat penyata ini menyatakan sesuatu, menyatakan maksud. Jadi di sini ayat ini menerangkan Ali tidak pergi ke sekolah. Ayat yang kedua pula, nenek sedang berehat di ruang tamu. Ya. Menerangkan tentang nenek yang sedang berehat di mana? Di ruang tamu. Itulah dia contoh ayat penyata. Contoh yang kedua pula murid-murid ialah contoh ayat seruan. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Di sini cikgu gunakan kata seru amboi. Amboi, cantiknya baju kamu. Murid lihat, dalam ayat seruan mesti ada. Cikgu ulang, dalam ayat seruan mesti ada kata seru di permulaan ayat. Kemudian diletakkan tanda koma dan di hujung ayat diletakkan tanda seruan. Itulah di ayat seruan. Seterusnya, cheese. Murid lihat, cikgu gunakan cheese untuk menunjukkan marah. Sebab fungsi kata seru cheese menunjukkan perasaan marah. Cheese, berani kamu mencuri buku saya. Inilah 2 contoh ayat seruan. Kita teruskan murid-murid ya. Okey, untuk yang ketiga ialah contoh ayat untuk kategori ayat tanya. Ayat tanya yang pertama, siapakah nama kamu? Seperti yang cikgu terangkan, ayat tanya terbahagi kepada 2, iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya.
Di sini ayat tanya dengan kata tanya, cikgu gunakan kata tanya siapakah. Murid lihat dalam ayat, cikgu gunakan kata tanya. Manakala ayat contoh yang kedua untuk ayat tanya, cikgu berikan contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Adik masih belum makan? Murid lihat masih lagi menunjukkan pertanyaan, ada soalan di situ. Namun tiada kata tanya dalam ayat tersebut. Jadi di hujung ayat itu masih lagi diletakkan tanda soal menunjukkan itu ialah ayat tanya. Seterusnya yang keempat murid ya, juga ada kesilapan di situ. Yang keempat ialah ayat perintah. Ya, ayat perintah yang pertama, jangan petik bunga itu, menunjukkan larangan. Dan yang kedua, jemput makan bersama-sama, menunjukkan ayat perintah silaan. Jadi cikgu harap dengan contoh-contoh ayat yang cikgu beri tadi, murid dah dapat gambaran yang jelas bagaimana untuk menentukan kategori jenis-jenis ayat. Ya murid-murid, anda telah berjaya. Jika anda telah mengikuti video cikgu ini sehingga ke akhirnya, anda telah mendapat satu ilmu baru yang cikgu kira sangat berharga. Kerana di sini murid akan dapat mengenal pasti 4 jenis ayat yang biasa digunakan dan amat penting dalam pembelajaran bahasa Melayu. Jadi akhir kata, cikgu harap murid teruskan belajar, jangan putus asa, majukan diri. Sesungguhnya ilmu itu perlu kita tuntut sehingga ke akhirnya. Dengan itu cikgu akhiri dengan jaga kesihatan dalam musim-musim COVID ni. Okey, itu saja. Bye.